سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Nào nào không em Kat sini jangan buka jalan. Buka jalan apa nak? Sok yang pak ni. Baik. Buka jalan. Kau nak kau hujan deh, 2 hari. Dan usahanya dan yaitu menyertai perbuatan-perbuatan itu dengan anggotanya 2. Qala al-Sannah rahimahullah ta'ala. Kalau surah sebelah kemarin bawah sekali. Maka tiada ada perbuatan atas jalan keluar daripada Adam kepada wujud melainkan baginya Ta'ala juga. Situ. Ini belakang boleh ni. Buka jalan. Belakang boleh. Tiga belakang. Kalau sebelah di bawah kali ujung. Maka tidak ada perbuatan atas jalan keluar daripada Adam tiada kepada wujud ada, keluar daripada tak ada jadi ada. Okey. Kemudian perbuatan macam tu tak ada melainkan baginya Ta'ala juga. Iza arada syai'an ay yakula lahu kun fayakun. Untuk Tuhan saja. Jika perbuatan macam tu Allah Ta'ala saja. Orang lain tak boleh. Bicara apa ni? Ini. Tarik. Wahdaniyah. Ada apa bagi? Yasnaim. Apa dia? Pada zat, pada sifat, pada perbuatan. Ya kita ada bicara ni apa dia? Wahdaniyah pada apa? Perbuatan. Pada zat habis dah. Sifat habis dah. Ini perbuatan ni mau satu. Perbuatan Tuhan mau satu saja. Zat dia pun satu. Apa makna zat satu? Ingat, jangan lupa. Dan sifat dia pun satu. Apa makna sifat satu? Kata sifat 20. Ingat. Perbuatannya pun satu. Perbuatan Tuhan satu. Apa makna perbuatan Tuhan satu? Langit, bumi ni semua hak dia satunya nak. Dia nak. Perbuatan ada 2 makna. Apa dia ni? Kerja buat. Satu lagi satu. Benda yang dia buat. Perbuatan juga. Ini perbuatan Tuhan ni. Langit, bumi. Perbuatan siapa? Perbuatan Tuhan. Satu kita tak kena ke sini. Yang kena ke sini kerja buat. Tak berkongsi dengan siapa. Itu satu pada perbuatan. Kemudian sambung tu lah. Kemudian dia kata, maka tidak ada perbuatan atas jalan mengeluarkan daripada Adam kepada wujud. Tak ada pun jadi ada. Tak ada. Melainkan baginya Ta'ala dia. Kita satu pada perbuatan. Kerja buat. Nak berjadi benar. Kemudian Nabi kata, tetapi saya tarik balik. Dibangsakan perbuatan-perbuatan bangsa menyengajai. Mau hati. Tuju hati. Itu makna menyengaja. Saja aku semayang. Saja aku puasa. Itu kosat hati. Perbuatan-perbuatan bangsa menyengajai.
yakni kemauan hati. Seperti menyurat, mau hati, pegang pen, tulis. Itu makna perbuatan menyengajai. Dan memukul, ambil kayu pukul. Dibangsakan kepada hamba-hamba itu sah, bolehlah. Siapa tulis? Saya. Siapa pukul? Saya. Yang bagi jadi siapa dia? Allah. Boleh dibangsa, dikata hak kita. Sah. Tak salah. Pasal ni dia, nilai dia. Dengan sabak. Sabak kita tilik sengaja. Dengan sabak, jadi dengan sabak kita tilik sengaja. Mau hamba-hamba padanya pada perbuatan. Padanya pada perbuatan. Apa dia mau? Apa dia makna sengaja? Iaitu sengaja. Condong hatinya. Tuju hatinya. Itu. Dan menghendaki hatinya tu. Yang dikatakan baginya. Bagi condong hati itu ikhtiar. Itu apa panggil ikhtiar. Pilihan hati. Kemauan hati. Nama ikhtiar. Itu satu. Dan usahanya. Atas pada ikhtiar. Dan usahanya. Usaha hamba. Apa dia usaha? Iaitu usahanya tu menyertai perbuatan itu, perbuatan hamba. Menyertai perbuatan itu dengan anggotanya. Dengan anggotanya ini dengan kodrat yang ada pada anggotanya juga. Dengan anggotanya, jadi dengan kodrat yang ada pada anggotanya juga. Itu apa panggil usaha. Campur sekali. Bukan dibangsakan kepada hamba itu atas jalan. Pandangkan hamba-hamba itu menjadikan dia. Dan mengeluarkan dia daripada Adam kepada wujud. Menjadikan dia dan mengeluarkan dia daripada Adam kepada wujud. Kerana yang demikian itu. Kerana yang demikian itu tidak boleh hasil daripada hamba. Bukan dibangsakan kepada hamba itu usaha tadi. Atas jalan pandangkan hamba-hamba itu menjadikan dia kan perbuatan dan mengeluarkan dia perbuatan daripada Adam kepada wujud. Kerana demikian itu tidak boleh hasil dengan kodrat hamba. Tulis di tepi. Maksudnya ikhtiar itu ialah tuju dan mau hati kita membuatkan satu-satu perbuatan. Bagaimana hari? Maksudnya ikhtiar itu ialah tuju dan mau hati kita membuatkan satu-satu perbuatan. Maka tuju hati itu amrun i'tibari. Maka tuju hati itu amrun i'tibari sahaja. Tidak sangkut dengan kodrat Tuhan. Bagaimana? Maka tuju hati itu amrun i'tibari sahaja, tidak sangkut dengan kodrat Tuhan. Kerana kodrat Tuhan tidak takluk perkara amrun i'tibari. Kerana kodrat Tuhan tidak takluk pada perkara amrun i'tibari. Sebab itulah kalau kita tuju hati kepada kebajikan diberi pahala.
Kalau tuju kepada kejahatan, diberi siksa. Bagaimana? Baca lagi. Maksudnya ikhtiar itu ialah tuju dan mau hati kita membuatkan satu-satu perbuatan. Maka tuju hati itu amr ikhtiari sahaja. Tidak sangkut dengan kudrat Tuhan. Kerana kudrat Tuhan itu takluk pada perkara. Tidak takluk kepada perkara amr ikhtiari. Sebab itulah jikalau kita tuju hati kepada kebajikan diberi pahala, jikalau tuju kepada kejahatan diberi dosa. Adapun ikhtiar itu, adapun usaha itu. Adapun usaha itu ialah menyertai kodrat kita dengan perbuatan yang Tuhan menjadikan. Yakni ketika Tuhan nak menjadikan satu perkara yang kita mau tadi, kodrat kita ada bercampur sekali pada benda itu. Tetapi tidak memberi bekas sama sekali. Hanya yang memberi bekas kodrat Tuhan sahaja. Habis. Itu orang panggil usaha. Baca lagi. Dan usaha. Adapun usaha itu ialah menyertai kudrat kita dengan perbuatan yang Tuhan menjadikan, yakni ketika Tuhan hendak menjadikan satu perkara yang kita mahu tadi, kudrat kita ada bercampur sekali pada benda itu, tetapi tidak memberi bekas sama sekali. Hanya yang memberi bekas kudrat Tuhan sahaja. Kita pegang pensil. Apa dia ikhtiar mau tulis. Tuju hati nak tulis. Itu panggil ikhtiar. Kemudian tak kala tuju hati nak menulis, pegang pen. Tekan atas kertas. Tulislah huruf. Pegang pen, tekan atas kertas, tulis huruf. Jadi masa Tuhan nak mengeluar huruf tu, kodrat kita campur sekali. Duk bubung di tangan kita ni. Sampai ke pensil, sampai ke kertas. Tapi yang jadi huruf bukan kodrat kita. Kodrat Tuhan semata-mata. Itu nama usaha. Campur sekali. Muqaranah kudratul abdi. Menyertai kodrat hamba. Bagi benda yang Tuhan nak bagi jadi, kodrat kita pun duduk sekali situ. Berkongsi situ belakang. Tapi kodrat kita kongsi saja ya. Berimpun situ saja ya. Yang nak bagi jadi kodrat Tuhan. Kemudian orang panggil apa? Berimpun hak kita, panggil usaha kita. Pasal berkait berimpun di situ sekali. Siapa tulis? Saya tulis. Pasal ikhtiar di bodi kita, berimpun kodrat itu pun campur sekali. Itu panggil ikhtiar dan usaha. Boleh? Ikhtiar lain, usaha lain. Ikhtiar pilih hati mau menulis, pegang pen. Itu usaha lah tu. Ambil pen, pegang dengan tangan. Kodrat ada di tangan kita ni. Kodrat kita duduk di tangan. Tanya atas kertas. Tanya atas kertas, terbit huruf. Siapa yang begitu terbit huruf? Pen. Tak. Kodrat kita? Tak. Kodrat Tuhan. Jadi ketika Tuhan nak bagi terbit huruf, hak kita campur pergi sekali situ. Campur saja ya. Itu kata usaha kita. Jadi yang menjadi Allah Ta'ala.
Titik. Aneh. Ingat. Esok nak tanya apa ikhtiar apa usaha. Ikhtiar mau hati. Usaha menyertai kodrat kita sekali itu. Itu usaha. Ambil gaji. Usaha itu pegang. Pasal apa? Pasal hatimu nak kerak kayu. Ini ikhtiar. Ambil gaji pegang tanya. Ini orang panggil usaha. Kemudian yang bagi putus. Gaji pun tak. Kodrat kita pun tak. Kodrat Tuhan semata-mata. Tapi masa Tuhan nak bagi putus kayu. Kodrat kita ada sambung sekali itu. Kalau kita kata kudrat kita menumpang bukan Tuhan boleh? Dah tak boleh. Kalau kita baru nak tumpang macam mana? Melawan kodek. Gitu. Cuma campur saja. Itu orang panggil usaha. Yang kata usaha yang tu lah tu. Ingat. Hang ni penyegang. Duduk macam tokok kayu. Tak ada ikhtiar usaha. Apa ikhtiar? Pilih hati. Apa usaha yang jadi? Allah. Boleh semua? Tu ingat. Yang lupa tu. Lakum ma kasabtu. Bagi kamu barang yang kamu usaha tu, hang tak apa. Siapa tulis, saya tulis. Tak apa. Gitu. Lakum ma kasabtu. Bagi kamu barang yang kamu usaha, kamu ikhtiar tu katamu, tak apa. Aku tak marah. Boleh tak? Pasal kait dengan mu juga. Kait apa? Kait ikhtiar dengan Lihat. Lagi. Satu sambung kemarin. Ingatlah, usaha lain, ikhtiar lain. Bukan dibangsakan kepada hamba itu atas jalan pandangkan hamba-hamba itu menjadikan dia. Jadi kita bukan boleh menjadi dan mengeluarkan daripada andang kepada wujud. Tak boleh. Jadi cuma menyertai itu saja. Menyertai pedang. Iaitu usaha. Menyertai perbuatan-perbuatan itu dengan anggotanya. Ini dengan kodrat yang pada anggotanya. Jadi kodrat yang ada pada anggota kita menyertai dengan perbuatan yang Tuhan nak bagi. Nak buat. Habis. Itu nama usaha. Bukan dibangsakan kepada hamba itu atas jalan pandangkan. Hamba-hamba itu menjadikan dia. Kita tak boleh menjadi. Itu kata saja ya. Kata siapa dia buat? Saya buat. Pasal kata saya buat, Tuhan bagi jadi. Berkait dengan usaha kita. Dan mengeluarkan dia daripada Adam kepada wujud. Habis. Dan ini makna asal pada perbuatan. Dan ini makna asal pada perbuatan. Nafi kam munfasil. Nafi tidak ada. Kam berbilang-bilang. Munfasil yang bercerai. Pada faal, pada perbuatan. Tak ada. Berbilang-bilang yang bercerai tak ada. Kawanu berbuat, Tuhan berbuat tak ada. Habis. Bak wahdaniyat. Maka nyata. Siapa tak faham? Angkat tangan. Wahdaniyat ada 3. Zat, sifat, perbuatan. Maka nyata. Jelas. Daripada perkataan yang tersebut itu. Apa dia? Huraian wahdaniyat. Maka nyata. Jelas. Daripada perkataan tersebut itu. Huraian wahdaniyat. Bahawasa wahdaniyatnya wahdaniyat Allah itu ibarat cerita daripada ternafi, tidak ada kam yang 5. Tidak ada. Dan cerita kata 5 kam itu tidak ada pada Tuhan. Ternafi, tidak ada segala kam yang 5 daripadanya, ternafi daripadanya Ta'ala. Tak ada. Mana kam yang 5? Cari lihat. Mana? Kam yang 5 mana? Salah. Aneh. Pada zat 2. Pada sifat 2. Pada perbuatan jadi 6. Apa dia? Perbuatan apa dia? 1. Munfasil. Itu lagi. Ternafi segala kam yang 5 daripadanya Ta'ala. Dan
segala kam yang lima. Dan tersebut pada setengah-setengah kita 6 kam. Dan tersebut pada setengah-setengah kita 6 kam. Iaitu ditambah kam muttasil, iaitu ditambah kam muttasil pada perbuatan. Bagaimana hari? Dan tersebut pada setengah-setengah kita 6 kam, iaitu ditambah kam muttasil pada perbuatan. Unzur alik nunzara. Unzur, pilih olehmu di dalam kitab Aqinatun Najim. Bagaimana? Unzur, pilih olehmu di dalam kitab Aqinatun Najim. Sa' sahifah muka surat 21. Sa' tulis itu 21. Muka surat 21. Tengok sana lah. Yang jadi 6 daripada siapa? Buka tengok dalam Aqinatun Najim muka surat 21. Mana dia kira yang jadi 6 tu? Ada sana ada hurai. Sudahlah. Mungkin rujuk sendiri kan. Kalau orang cerita kata macam mana? Ada kata kamil dan kam, ada setengah kata 5 boleh belakang. Tapi yang banyak kan 5 kam. Kumul khamsah. Ada juga setengah kitab kata kumul musittah. Segala kam yang 6. Boleh pakai belakang. Habis ada sebab tu. Habis. Mustahil lawannya. Lawan wahdaniyah. Tak boleh terima. Iaitu lawan wahdaniyah berbilang-bilang. Ya Allah. Berbilang-bilang. Ya Allah. Pada bukan atau dah. Atau tu lengkong bang. Kalau ada kalimah atau lengkong bang. Lebih. Iaitu berbilang-bilang. Ya Allah. Pada salah satu daripada 3. Itu. Pada salah satu daripada 3 itu. Zat, sifat, af'al. Seperti mustahil. Berbilang pada zat pun mustahil. Berbilang pada sifat pun mustahil. Berbilang pada af'al mustahil. Atau tadi duduk sini. Atau tu dulu pada dengan salah satu. Tambah sikit. Atau pada salah satu tadi. Tadi kita buang lah. Berbilang-bilang ia pada salah satu daripada 3 itu. Habis kat tu. Atau. Bos itu. Atau tu tentu. Atau dengan salah satu daripada 5 itu. 5 itu dimakan. Atau bertukar tempat. Tempat tak kena. Atau duduk sini dia pergi buh sana. Tengok saya baca. Mustahil lawannya. Iaitu berbilang-bilang ia. Habis kat tu. Berbilang-bilang pada salah satu daripada 3. Bilang pada zat, sifat dan af'al. Atau dengan salah satu. Atau duduk tentu. Boleh sifat. Atau berbilang dengan salah satu daripada 5. Pun boleh pakai. Habis kat tu. Kerana pasal mustahil ini ilah. Kerana jikalau berbilang-bilang Tuhan pada zat. Ini balik akal tadi lah. Ini mudah lah ni. Tak mudah saya baca cepat. Apa tak tahu, tak faham, kat tengah. Kerana jikalau berbilang-bilang Tuhan pada zat. Misal seperti bahawa ada 2 zat yang bersepakai, yang bersifat dengan sifat-sifat ketuhanan. Sifat ketuhanan ialah sifat kamalan.
Mustahil. Ada dua Tuhan. Jadi, kawanu pun sifat kamalah, kawani pun sifat kamalah. Mustahil. Tu. Kerana jikalau berbilang-bilang Tuhan pada zat, zat dulu. Sekali lagi sifat, sekali lagi af'al. Niat mula. Kerana jikalau berbilang-bilang Tuhan pada zat, misal seperti bahawa ada dua zat, duduk di langit satu, duduk di sini satu, bumi. Jadi zat tu diri je lah, zat diri. Sana satu, sini satu. Kemudian dua zat tu yang bersepakai, yang bersifat dengan sifat-sifat ketuhanan. Kawanu pun ada kodrat yang sempurna. Kawan duduk di bawah ni pun ada kodrat iradat yang sempurna. Sama-sama taraf, sama-sama tinggi. Jadi lagu mana? Kalau lagu tu, berbilang lagu tu. Mustahil. Pasal apa? Nasyaya. Jikalau berifun, berbilang. Nasyaya. Ada kalanya mufakat. Ada kalanya yang ni tak lepas. Mesti lagu tu lah. Mana ada kalanya. Ada kalanya mufakat setuju keduanya. Dua-dua orang tu. Setuju keduanya atas menjadikan satu daripada mungkin. Lagu mana? Dua-dua orang. Kawanu pun kedrak yang sempurna. Kumpayakun. Kawani pun kedrak kumpayakun. Setuju dua-dua tu mari kita pakai buat langit. Ini. Kita pakai dua buat langit. Itu satu misal. Tengok. Ada kalanya mufakat keduanya. Atau menjadikan satu langit atau bumi. Daripada mungkin. Pakai buat. Itu masalah. Atau meniadakan dia. Atau jalan sekutu. Atau benda ada. Kita kongsi dua. Kita pakai mengusak. Kita pakai hilang. Kita pakai buat. Seperti buat binasa benda tu. Pada tiap-tiap juzuk. Sekutu pada tiap-tiap juzuk. Jadi macam mana? Maka ada kalanya tak lepas. Ada kalanya menyertai pada masa. Yang ini pada satu masa. Kedua-dua itu satu masa. Serentak. Menyertai keduanya. Yang ini menyertai keduanya pada satu masa. Serentak. Jadi macam mana? Maka jadi berhimpun dua yang memberi bekas akan satu bekas yang tidak boleh dibahagi. Tidak boleh dibahagi kerana benda itu terlampau kecil. Kerana benda itu terlampau kecil. Tak cilus. Dua kodrat terlampau kecil, tak cilus. Dua kodrat itu memberi bekas di atas benda itu. Benda itu terlampau kecil. Tak celuh dua kodrat. Nak beri pun buat dua sekali serentak. Dan iaitu beri pun dua yang memberi bekas. Akan satu bekas itu mustahil. Tak boleh jadi. Macam mana? Ada dua Tuhan. Itu. Dua Tuhan. Kita buat. Maksudnya kita kata nak tumbuk cabai. Halu cabai. Lesung cabai. Tahu lah. Halu kau ni pegang halu. Kau ni pegang halu. Tentu tak celuk. Tak kena 1, 2, 3. Nak masuk kena benda tu. Kecil lah lubang ni. Tentu tak boleh hasil. Nak beri pun dua sekali. Nak beri pun kedua sekali. Hang pegang satu halu. Banding. Aku pegang satu halu. 1, 2, 3. Tak boleh perak belakang sini dia tak. Tak hancur cabai. Itu kalau buat dua sekali. Halah ni tak boleh nak buat lagu tu. Hang tumbuk dulu. Dan aku tumbuk pula. Kalau hang tumbuk dulu, aku nak tumbuk lagi dah pecah dah. Nak beri pun dua sekali pun tak boleh jadi. Nak dulu kemudian pun tak boleh jadi. Buat apa lagi hang tumbuk pecah lah. Itu kalau dua Tuhan. Dia tak mau tu. Bandingnya macam tu. Itu. Iaitu maka jadi berhimpun dua yang memberi bekas atas satu bekas yang tidak boleh dibahagi. Kecil tempat tu. Nak dua-dua sekali serentak pun tak boleh. Dan iaitu berhimpun dua yang memberi bekas atas satu bekas tak boleh dibahagi. Mustahil. Satu cara. Tak boleh selesai kalau dua Tuhan. Ni nak cari dalil nak bagi teguh kata tak boleh dua Tuhan. Dan ada kalanya dahulu salah satu dan kemudian yang satu lagi bagi aku tumbuk dulu. Tak ni hang tumbuk pula.
Maka jadilah yang kemudian itu mengadakan barang yang sudah ada. Mengadakan barang yang sudah ada dinamakan tahsilul hasil. Tahsil, tahasyalah. Tahsil, al-hasil. Maka jadilah yang kemudian itu mengadakan barang yang sudah ada dinamakan tahsilul hasil. Nak menghasilkan barang yang sudah hasil. Dia tumbuk dulu, hancur dah cabai tu. Aku nak tumbuk apa lagi? Nak menghasilkan benda yang sudah dia buat dah. Titik. Kalau dulu kemudian belakang tu nak buat tahsilul hasil. Dia tumbuk pecah nak buat apa lagi? Nak tumbuk dua sekali tak celup. Itu dia. Kalau Tuhan banyak nak buat banding. Atau iaitu berhimpun mengadakan, iaitu mengadakan barang yang sudah ada. Mustahil. Iaitu mengadakan barang yang sudah ada, mustahil. Tak tahu. Atau berasing-asingan dengan tagan. Atau berasing-asingan dengan tagan. Tagan ialah peruntukan masing-masing. Berasing-asingan dengan tagan ialah peruntukan masing-masing. Asing, mu buat langit, aku buat bumi. Itu. Habuanmu, kerjamu, kodratmu buat kerja langit. Kodrat aku nak buat bumi. Itu tak berutuh sekali. Tadi berhimpun sekali. Berhimpun sekali kalau benda tu kecil tak boleh buat. Tak boleh jadi ke? Kalau begitu tu saya berhimpun sekali buat asing-asing. Buat langit, aku nak buat bumi. Pun tak boleh jadi langit bumi. Atau berasing-asing dengan tagan, dengan untuk masing-masing. Peruntukan masing-masing. Ini untukmu, ini untuk aku. Maka tidak mencapai, tidak mendapat oleh tagan tiap-tiap untuk tiap-tiap satu itu akan bekas bagi yang satu lagi. Maka tidak sampai oleh tagan tiap-tiap satu akan bekas yang satu lagi. Yakni yang satu buat langit dan yang satu buat bumi. Maka yang buat langit tak payah buat bumi. Dan yang buat bumi tak payah buat langit. Maknanya kodrat tiap-tiap satu tidak menghabisi. Maknanya kodrat tiap-tiap satu tidak menghabisi segala perkara. Saya guna hari. Yang satu buat langit dan yang satu buat bumi. Maka yang buat langit tak payah buat bumi. Dan yang buat langit tak payah buat bumi. Yang buat bumi tak payah buat langit. Maknanya kodrat tiap-tiap satu tidak menghabisi tiap-tiap perkara. Kodratku tak boleh buat langit lah. Kodratmu tak boleh buat bumi. Nak buat apa mu buat dah. Dia lemah. Iaitu dia mau lagu nak. Dia mau ke semua ni di bawah satu kodrat. Gitu. Tengok dia baca. Maka tidak mencapai oleh tagan tiap-tiap satu akan bekas bagi yang satu lagi. Dan tiada sampai takluk kodratnya. Kodrat yang satu lagi itu. Kepada kodrat yang pertama. Dan yang demikian itulah tak sampai kodrat. Demikian itulah tak sampai takluk kodrat salah satu diri lemah. Itulah yang dikatakan lemah.
Dan yang demikian itulah tak sampai takluk kodrat salah satu kepada yang satu lagi. Itulah diri lemah. Tak sampai itulah diri lemah. Kerana yang maha kuasa itu, kesemua perkara dikuasai oleh kodratnya semua. Kerana yang maha kuasa itu, semua perkara dikuasai oleh kodratnya semua. Innallah ala kulli syai'in qadirun. Menarik saja. Kerana yang maha kuasa itu kesemua perkara dikuasai oleh kodratnya semua. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, kalau mu segerak, kawan ni segerak, itu bukan kuasa. Jadi lemah balik. Mu buat langit, aku buat bumi. Jadi kodrat aku tak takluk ke langit. Kodratmu tak takluk ke bumi. Dua orang Tuhan. Tak mau lagu tu. Yang mau lagu mana? Kesemua di bawah satu kodrat. Mana dalil ayat Quran? Innallaha ala kulli syai'in qadirun. Innallaha qadirun ala kulli syai'. Bahwasanya Allah Ta'ala itu menguasai kesemua perkara. Dikuasai oleh kodrat yang satu. Itu baru kata asal pada perbuatan. Kau tidak lemah. Kalau dua Tuhan lemah. Kodratmu tak sampai sini, kodratku tak sampai sana. Mana boleh begitu? Boleh? Nah, ingat. Buku ayat Quran tu ada. Dia mau satu kodrat. Kita baca dah semalam. Apa saja yang berlaku dalam alam. Perubahan apa? Apa perubahan pun dikuasai oleh satu kodrat. Pokok kayu duduk diam. Tak boleh kocak. Siapa yang kocak angin? Kodrat Tuhan. Yang menguasai itu. Apa saja ke? Berubah. Duduk diam, berubah. Kereta duduk diam. Lagi jalan. Dikuasai oleh kodrat Tuhan, bukan Injil. Apa semua. Itu baru maha kuasa. Ketidak nak melemah. Tak boleh jadi lagi tu lemah. Itu nak bagi teguhkan akidah kita. Sebab bagi dalil nak meneguhkan kekuatan akidah kita ni, tak ada siapa yang menguasai. Tak boleh banyak Tuhan. Ada niat pada zat. Allah. Ibarat di sini dan tiada sampai takluk kepadanya. Tidak sampai takluk kodratnya, kodrat yang satu lagi itu. Kepadanya, kepada kodrat yang pertama. Jadi hak pertama buat langit, yang kedua buat bumi. Kodrat kawan ni nak buat langit tak boleh dah. Tak sampai ke sana. Dia nak buat dah. Kodrat kawan tu nak buat bumi, pada kawan ni buat dah. Saya tak mau lagu tu. Boleh. Dia mau satu kodrat. Satu kekuasaan. Habis. Satu. Nak meneguhkan akidah. Ayat Quran ada. Qadirun ala kulli syai'. Menguasai kesemua dia. Kodrat Tuhan. Habis. Atau bersalah-salahan. Ini balik kepada nescaya ada kalanya mufakat dalam matan. Dalam matan atasmu. Ketik. Kerana jikalau berbilang-bilang Tuhan, nescaya ada kalanya mufakat, setuju kedua. Atau bersalah-salahan. Yang kedua. Tak setuju kedua. Atau bersalah-salahan keduanya kedua Tuhan. Bersalahan apa? Pada mengadakan mungkin atau meniadakan dia. Pun tak boleh. Bagaimana? Mu nak buat langit, aku nak sekat. Nak tengok siapa gagah. Tak boleh juga. Jadi dua Tuhan. Tengok siapa kuasa lebih. Mu nak buat, aku nak sekat kamu, tak boleh jadi. Kemudian jadi rombongan. Kalau lagu tu pelemah juga. Tengok.
atau bersalah-salahan keduanya, kedua ketuhan. Kesalahan pada mengadakan mungkin. Kau ni nak bagi ada langit. Atau meniadakan dia, kamu tak mau jadi. Maka jadi berlawan-lawanan dua kodrat. Kodrat kawan ni nak bagi jadi, kodrat kawan ni nak sekat. Bercanggah lah tu. Kemudian tak kalah bercanggah. Berlawan-lawanan dua kodrat. Maka ada kalanya lulus kehendak keduanya. Mu nak sekat pun berjaya, aku nak buat pun berjaya. Berbohong. Boleh dia kira betul. Nampak dah? Lulus kehendak kedua. Kau ni nak sekat, jaya. Kau ni nak buat jaya, macam mana lah betul. Itu. Maka ada kalanya lulus kehendak keduanya. Maka kalau lulus, maka berhimpun dua yang berlawanan. Ada dengan tak ada. Itu. Atau tiada lulus. Bukan di lulus tak. Atau tidak lulus keduanya. Tak lulus, mu nak buat pun tak berjaya. Aku nak tahan pun tak berjaya. Tak berjaya kedua. Maka terangkat keduanya. Terangkat keduanya, tidak ada keduanya. Terangkat keduanya, yakni tidak ada keduanya. Terangkat keduanya, yakni tidak jadi kedua. Aku tak jadi, aku tak jadi. Kemudian, dan berhimpun. Berhimpun dua perkara. Dan berhimpun dua perkara. Dan terangkat dua perkara. Masalah yang kedua ni. Mustahil kedua-duanya. Tak boleh pakai kedua-duanya. Atau lulus salah satu. Mu nak buat, aku nak tahan. Tiba-tiba mu buat jaya. Aku tahan tak jaya. Tengok. Atau lulus salah satu. Tiada yang satu lagi. Maka yang tidak lulus itu lemah. Betul lah. Yang nak tahan tak sekat, kawan buat juga. Aku nak sekat tak mau jadi. Dia kata aku nak buat juga. Nak tengok siapa menang. Sekat-sekat tak lekat. Kawan buat jadi juga. Hak mana kalah. Hak nak sekat dan tak lekat ni kalah. Hak nu pun kalah juga. Pula dah. Kalah guna menang dia. Kawan ni sekat tak lekat. Dah. Tengok. Atau lulus salah satu. Tiada yang satu lagi. Maka yang tidak lulus itu lemah. Itu zahir. Nampaklah itu lemah. Dia tahan tak lekat. Maka lemah juga yang lulus. Yang menang tu bukan kalah juga. Pula dah. Kalah ke mana? Maka lemah juga yang lulus. Tak menang tu lemah juga. Pasal kerana bersamaan keduanya pada ketuhanan yang didakwa. Itu pasal dia lemah juga. Kerana bersamaan keduanya, kedua Tuhan. Bersamaan pada ketuhanan. Bersamaan pada ketuhanan yang didakwa. Yakni kita dakwa kedua-dua Tuhan ini, yakni kita dakwa kedua-dua Tuhan ini mempunyai kodrat yang cukup sempurna. Lagu mana hari? Yakni kita dakwa kedua-dua Tuhan ini mempunyai kodrat yang cukup sempurna. Maka yang lulus pun kira kalah juga. Yang lulus itu pun kira kalah juga. Sebab kodratnya sama dengan kawan yang kalah. Kerana kodratnya sama dengan kawan yang tidak lulus. Hanya lulus itu dengan kebetulan sahaja. Menang itu menang kebetulan sahaja. Bukan menang hakiki. Pasal kodrat sama tinggi. Kalau kodrat kawanu tak berjaya, kodrat ham jaya. Kodrat ham jaya pun kira tak berjaya juga. Pasal kodrat sama tinggi. Kalau kawanu tak berjaya, kodrat ham sama dengan dia. Hani yang berjaya. Jaya kebetulannya tu. Bukan berjaya sungguh. Saja takdir kebetulan nak berjaya itu ya. Bukan berjaya sungguh. Boleh? Hak menang tu kira kalah. Pasal asal dakwah. Dakwah kita sama tinggi. Kodrat sama tinggi, sama gagah. Tiba-tiba kawan tu tak berjaya lawan.
kau ni berjaya. Kau ni kuat pun jangan kau tak ada juga. Kalau kau tu lemah, pun lemah juga. Satu berjaya saja segede gitu ya. Nampak dah? Habis. Satu tak boleh banyak Tuhan. Habisnya. Maka nyata daripada surahan yang tersebut itu, uraian yang tersebut di atas, nyata oleh bahawasa kedua-duanya. Artinya kedua-dua ihtimal itu melazimkan mustahil. Maka nyata, jelas daripada surahan yang tersebut di atas itu, nyata oleh bahawasa kedua-duanya. Apa kedua-duanya? Arti kedua-dua ihtimal itu. Ihtimal takdir. Kedua-dua takdir itu, yaitu takdir mufakat atau tidak mufakat. Kalau mufakat pun tak jadi, kalau buat masing-masing pun tak jadi. Takdir lah ke mana pun. Kalau Tuhan banyak, tak boleh jadi alam ini. Maka nyata daripada surahan yang tersebut di atas itu, nyata oleh bahawasa kedua-duanya. Apanya? Artinya kedua-dua ihtimal itu. Apa ihtimal? Takdir. Takdir mana? Takdir kalau mufakat kedua-dua pun tak boleh jadi. Kalau bersalah kedua-dua pun tak boleh jadi. Kesemua tak boleh jadi, man. Jadi lemah pula. Melazimkan mustahil. Itu semua mewajibkan mustahil. Tak boleh terima akal. Dan iaitu mustahil. Pasal apa mustahil? Dan iaitu mustahil. Berhimpun dua yang memberi bekas atas satu bekas. Tak boleh jadi. Atau mengadakan yang sudah ada. Mengadakan yang sudah diada pun tak boleh jadi. Atau berhimpun dan berkerumun. Satu makna lah tu. Kalau tadi kata berkerumun, kita duduk berkerumun. Dua yang berlawanan. Atau terangkat keduanya. Tidak ada keduanya. Titik. Tidak ada kedua. Hak lulus pun tak lulus. Hak tak lulus pun tak lulus. Tak ada kedua. Atau lemah. Atau lemah atas pada mustahil. Melazimkan lemah atas pada mustahil tadi. Macam-macam. Kedua-duanya. Artinya kedua-dua ihtimal itu melazimkan mustahil satu. Kedua-dua ihtimal itu melazimkan lemah. Kedua-dua itu jadi lemah. Kemudian lemah dua Tuhan. Dan jikalau lemah, ia Tuhan. Nescaya tidak ada alam ini. Itu kita nak ambil alam buat dalil. Dan jikalau lemah, ia Tuhan. Nescaya tidak ada alam ini. Padahal telah nyata, yakni nyata bagi kita adanya ada alam. Nyata macam mana? Dengan pandangan mata. Ini mata kepala. Lengok tengok langit. Ada. Tengok sekeliling kita ni. Ada bukit buka. Bangunan ni. Tunduk ke bawah sudah. Ada ke tak bumi, sungai, laut. Nyata dengan pandangan akal. Alam ini sudah ada. Kalau kita apabila alam ini sudah ada, tentulah Tuhan tak banyak. Kalau banyak, tak boleh jadi. Itu saja. Kalau Tuhan banyak, tak boleh jadi. Jadi tetap Tuhan satu. Kalau banyak, tak boleh ada semua. Itu saja. Bawah. Pengulang ini benar. Atau berhimpun dan berkerumun. Bawah. Atau berhimpun dan berkerumun. Iaitu berhimpun. Nombor 3 pada bawah. Saya ulang. Maka kedua-duanya. Artinya kedua-dua takdir itu. Ihtimam ada takdir. Takdir mufakat pun melazimkan lemah. Takdir bersalahan pun melazimkan mustahil. Tak boleh dua-dua. Dan iaitu mustahil. Berhimpun dua yang memberi bekas. Itu masalah mufakat. Kita buat sama-sama. Kalau tempat kecil tak cegeluk. Atau satu bekas. Berhimpun dua yang memberi bekas. Berhimpun atas satu bekas. Jadi tak boleh buat. Pasal kalau bekas kecil tak celup. Mustahil. Atau mengadakan sudah ada. Hang buat dulu. Aku buat belakang. Pun tak boleh juga. Hasil. Atau berhimpun dan berkerumun dua yang berlawanan. Itu. Berhimpun dan berkerumun dua yang berlawanan.
Kita dua yang berlaman dihimpun di situ. Nak buat satu benda. Kita tak jadi juga. Atau terangkat keduanya. Apa dia? Lulus dengan tak lulus. Mu nak tahan. Kita tak lekat. Aku nak buat pun tak lulus, tak berjaya. Tak boleh jadi juga. Dia nak tahan. Nak beri tak boleh jadi. Kita tahan tak lekat. Kawan pun nak buat. Buat pun tak jadi. Tak jadi. Kedua-dua tu semua lemah. Atau lemah. Atau pada mustahil. Melazimkan lemah. Tetap sekali kalau dua lemah. Dan jikalau lemah, ya Tuhan. Kalau banyak, lemahlah. Nascaya tidak ada alam ini. Makhluk tak boleh jadi. Padahal telah nyata adanya ada makhluk. Nyata macam mana? Nyata dengan pandangan mata. Langit ada. Bumi ada. Bukit buka ada. Kalau gitu apa kita faham? Fahamnya Tuhan tak banyak. Pasal kita bicara dah tadi. Kalau banyak je lemah. Kok mana kira sama dia setuju ke buat masing-masing ke? Atau pakat nak buat satu benda ke? Tak boleh jadi. Atau mutagal lain, aku tagal lain pun tak boleh jadi. Jadi kesimpulannya Tuhan tetap satu. Itu saja. Fikiran akal. Jadi Quran ada tak? Wa ilahukum ilahun wahidun. Bermula Tuhan kamu, Tuhan yang satu. Gaduh bagi dah. Kul kata olehmu, wallahu ahad. Ya Quran, akal fikir pun begitu juga. Tak boleh banyak. Inilah dalil keesaan Tuhan. Inilah dalil kuasaan Tuhan. Mustahil tu. Tadi, inilah mustahil tu. Dalil keesaan Tuhan. Tetap Tuhan satu. Dan istilah lawannya atas pada keesaan. Dan istilah atas pada keesaan. Takdir kalam, inilah dalil istilah lawan. Apa makna istilah lawan? Tidak ada, tidak boleh ada. Lawannya lawan wahdaniyah, iaitu berbilang-bilang. Dan istilah lawannya lawan wahdaniyah. Apa makna istilah? Tidak boleh ada. Lawannya lawan wahdaniyah. Apa dia? Berbilang-bilang. Tak ada. Kira lah ke mana pun. Habis. Habis ya. Siapa tak faham nak ulang. Faham tak? Habis. Dan ini sifat yang 5. Mula balik. Kau sadar. Dan istilah. Kau sadar tu. Bermula ini sifat yang 5. Mana dia? Yang tasnim. Bukhari. Dan ini sifat yang 5 tu mana dia? Tak faham lah. Mana? Dia bicara apa ni? Sifat Tuhan semua bawa 20 sifat. Sebagi berapa? Yang pertama Nasiah. Yang kedua ni. Ambil mana? Salbiah. Dekat mana? Tidak. Sampai wahdah. Dan ini sifat yang 5. Daripada kidam sampai wahdaniyah. Dan ini sifat yang 5 daripada kidam sampai wahdaniyah. Dinamakan dia itu khabar. Baca lagu tu dulu. Tidak payah. Baca lakar dulu. Ikut tu. Semak saya baca. Dan ini sifat. Yang ini bermula ini sifat yang 5 kidam sampai wahdaniyah. Apa dia? Dinamakan dia pada istilah mereka itu dengan sifat salbiah. Baca lagu tu. Jadi sifat ni nama sifat salbiah. Ikut istilah ulama tauhid. Pasal apa panggil sifat salbiah?
supaya mudah. Balik sana balik. Supaya mudah berhadap hati dan menugas kepada jenisnya. Boleh faham ibarat. Supaya mudah tu, tulis itu. Supaya mudah. Ilat. Muqaddam. Ilat muqaddam. Ilat terdahulu. Ilat muqaddam. Bagi dinamakan dia. Ilat muqaddam bagi dinamakan. Dinamakan dia sifat salbiah. Pasal apa? Ilat. Itu ilat kerana. Supaya tu makna kerana lah tu. Perhati dah saya baca. Saya tak faham. Dia buat macam kita Arab payah sikit. Dan ini sifat yang 5. Mana dia? Kidam sampai wadahnya. Apa nama? Dinamakan dia. Baca lagu tu. Baca lagu tu. Dan ini sifat yang 5. Dinamakan dia pada istilah mereka itu dengan sifat salbiah. 5 ni nama sifat salbiah. Pasal apa buah nama lagu tu? Supaya mudah. Ilat bagi dinamakan dia. Dinamakan dia dengan sifat salbiah. Pasal buah nama lagu tu? Supaya mudah. Jadi supaya mudah ilat daripada dinamakan dia. Asalnya ilat di belakang. Itu ilat di belakang. Dia buat ilat dulu, maklul di belakang. Apabila ada ilat, ada maklul dia. Ilat dulu, maklul di belakang. Sebaliknya, maklul dulu, ilat di belakang. Itu saya baca lagu tu. Faham tak ibarat saya pun nak mengajar pun. Dan ini sifat yang 5. Supaya mudah. Ini sifat-sifat yang 5. Supaya mudah. Itu tak apa lah baca ikut dia. Jadi nak bagi senang lagi faham. Nak bagi mudah faham. Dan ini sifat yang 5. Dinamakan dia. Pada istilah mereka itu, istilah ulama kalam, nama dengan sifat salbiah. Pasal apa? Supaya mudah. Balik sana balik. Dia buat itu. Berbelik-belik lagi tu. Pasal apa nama dengan sifat salbiah? Supaya mudah. Aku buat nama sifat 5 ni nama sifat salbiah. Pasal apa nama sifat salbiah? Supaya mudah orang mengaji. Pasal tu aku buat lagu tu. Ulama buat lagu tu. Sifat Tuhan belakang. 20 tu semua sifat Tuhan. Tapi hak ni nama nafs. Siapa yang buh ni? Ulama. Hak ni nama sal. Siapa yang buh? Ulama. Hak ni nama mani. Siapa yang bubuk? Hak ni nama mani. Siapa yang bubuk? Buh nama apa lagu tu? Ikut suka dia apa lah ulama. Benar ni semua sifat Tuhan. Benar 20 ni duduk di Tuhan ni semua. Tapi hak ni nama ni, hak ni nama ni, hak ni nama ni. Pasal apa? Orang mengaji mudah. Mau mengaji sifat 20 sampai bab mana lah? Kami sampai sifat salbiah. Itu selalu. 5 tu salbiah. Mengaji sampai ke mana? Sifat mani. Oh, 7. Tu je. Nak menyenangkan pelajar-pelajar ilmu. Padahal semua tu sifat Tuhan. Semua tu sifat Tuhan mereka. Tapi buah nama lagu ni, hak ni buah nama, kumpulan ni buah nama ni. Kumpulan ni buah nama ni. Kumpulan ni buah nama ni. Sesuai. Jadi tanya pelajar-pelajar, mungkin mengaji sifat 20. Sampai sifat apa dah? Sampai bicara sifat. Kami duduk bicara sifat salbiah saya baru. Apa dia salbiah kita tahu dah tu. Dah kepala kita. Orang mengaji dah tahu sifat salbiah. Kidam, bakar, khalafah, kiamu, ada ni. Supaya mudah. Apabila mengaji sifat 20 sampai sana, kami sifat mani. Oh, kodrak irodak lah tu. Itu saja. Saya nak cerita hak tu. Sifat-sifat Tuhan belakang. Tapi bubuh nama tempat siapa? Supaya nak bagi senang. Pelajar-pelajar untuk ilmu senang. Dan ini sifat yang 5. Supaya mudah berhadap hati. Sebut kata sifat sabiah, hati kita tuju situ lah tu. Dan menugas. Mana menugas menuju hati. Kepada jenisnya, jenis sifat. Hati kita tuju ke situ. Kadang 5 ni nama apa? Dinamakan dia pada istilah. Pada pakatan ulama usul. Istilah pakatan ulama tauhid. Istilah mereka itu pakatan ulama tauhid. Nama apa? Nama dengan sifat-sifat salbiah. Jadi sifat 5 ni
Nama sifat salbiah. Apa makna salbiah? Artinya arti salbiah bangsa salbun. Salbiah bangsa salbun. Apa salbun? Artinya arti salbun ketiadaan dan tidak. Salbun makna nafi, tidak. Ketiadaan dan tidak. Pasal pun nama tu pasal apa? Sesuai dengan dia. Kerana adalah hakikat tiap-tiap satu daripada 5 itu diri ketiadaan. Perkara yang mustahil daripada perkara-perkara yang mustahil yang 5 macam yang tersebut. Salah satulah orang panggil sifat salbiah. Kerana adalah hakikat tiap-tiap satu daripadanya daripada 5 itu. Diri ketiadaan perkara-perkara yang mustahil. Tulis di tepi sana. Maksudnya, dia cakap berbelit-belit. Tapi, kesimpulannya bukan banyak mana. Maksudnya, 5 sifat ini. Maksudnya 5 sifat ini dinamakan sifat salbiah, iaitu diri ketiadaan. Sifat salbiah diri ketiadaan. Diri ketiadaan. Itulah sifat salbiah. Diri ketiadaan. Itulah sifat salbiah. Seperti tidak mula, tidak binasa, tidak berbilang, ila akhirih. Maka tidak itulah biji sifat. Maka tidak itulah biji sifat dan diri sifat yang ada pada Tuhan. Itu saja sudah. Maka kelima-lima ini amrun i'tibari sahaja. Maka kelima-lima ini amrun i'tibari sahaja. Bukannya sifat wujudi. Cari. Maksudnya 5 sifat ini dinamakan sifat salbiah, iaitu diri ketiadaan. Itulah sifat salbiah. Seperti tidak mula, tidak binasa, tidak terbina, tidak akhirih. Maka tidak itulah biji dan diri sifat yang ada pada sifat. Yang ada pada Tuhan. Kidam. Apa makna kidam? Sedia. Apa makna sedia? Tak mula. Baka. Apa makna baka? Kekal. Apa makna kekal? Tak binasa. Tak berbilang. Tak menyamai. Tak itulah sifat Tuhan. Menyamai itu bukan sifat Tuhan. Berbilang itu bukan sifat Tuhan. Binasa itu bukan sifat Tuhan. Tak binasa. Tak itu sifat. Binasa bukan sifat Tuhan. Tak mula bukan sifat Tuhan. Tak menyamai itu. Tak 5 perkara. 5 tak. Itulah sifat. Kira aja. Jelek. Tentang. Tak ya. Tak pula. Betul tak? 4 segi. 4 segi. Tak pula. Betul tak pula? Itulah apa dia?
Sifat dia lah, itulah apa dia. Betul tak bulat? Tuhan tak binasa, betul tak? Tak binasa lah apa dia? Sifat Tuhan, itulah apa dia? Amrul. Tak bulat. Tanya siapa pun tak bulat. Tak bulat sifat kotak ni. Mana dia? Pegang kena bucu. Tengok nampak kotak. Tapi betul tak bulat. Tanya siapa pun kata tak bulat ni benar. Tak bulat tu sifat dia. Tak binasa tu sifat siapa? Tak mula tu sifat siapa? Tak berbilang tu sifat siapa? Apa dia benar? Tak dah. Tak bulat. Amrun i'tibari. Lihat. Pakai sifat salbi. Tak tu lah sifat. Kiraan dia. Kan ada benar. Asal tu 5 ni orang panggil sifat sal. Sifat mana tidak. Tak mula. Tak binasa. Tak menyamai. Tak berbilang. Tak berdiri dengan yang lain. Bolehlah. Kata itu sifat salbiah. Itu mana sifat salbiah? Sifat mana tidak. Diri tak tu sifat. Amrun i'tibari ya. Bukan ada apa. Lagi. Boleh itu sudah. Jadi 5 ni orang panggil sifat apa? Sifat salbiah. Apa sifat salbiah? Sifat mana tidak. Itulah nak tanpa. Nak tanpa nak ada. Kira ya. Tuhan betul dah tak mula. Tuhan betul dah tak binasa. Tuhan betul dah tak berbilang. Betul dah tak apa benda. Sifat Tuhan itu apa dia ni? Tak bulat. Sifat dia tu mana dia? Pegang tengok. Tengok kena puju. Betul tak bulat ni? Tak bulat dia segi. Sifat bagi kawan ni. Tak binasa betul tak? Binasa tu bukan sifat tak binasa. Betul tak Tuhan tak binasa? Betul tak Tuhan tak mula? Betul tak Tuhan tak berbilang? Tak tu lah sifat dia tu. Ni. Tak bulat. Sifat kawan ni lah. Dia tu nak. Leh. Apa? Sikit. Tak binasa. Betul? Tak lemah. Tak lemah, tak jahil. Itu macam mana beza dia? Sifat manfiun. Kerana nafi ada 2. Nafi sini mana intifa'un. Ada yang lagi kalau datang tu ada di depan tu. Di depan tu ada jaga. Banyakkan tu buku silap sini kan. Dia kata sifat salbiah, sifat menafikan barang yang tak layak. Bukan. Kalau menafikan barang kontrak pun menafikan lemah. Pasal apa tak panggil sifat salbiah? Kita ilmu menafikan jahil. Pasal apa tak panggil sifat salbiah ilmu tu? Kita bukan makna menafi. Ternafi. Tak ada benda. Beza dia. Salbiah ni intifa'un. Intifa' mana ternafi. Bukan nak lawan apa dah. Hak nu salbiah nu menafi, nak menolak. Ada dia nak menolak kawan lain. Dia ni bukan sekadar nak menolak apa. Dia nak cerita kata dia nak mula apa-apa. Bukan nak menolak apa-apa. Sifat salbiah. Ini banyak silap ni. Tengok saya baca. Dan habis. Dinamakan dia pada istilah mereka itu ulama tauhid. Istilah pakatan ulama tauhid nama apa? Dengan sifat-sifat salbiah. Ini nama sifat salbiah. Apa makna salbiah? Artinya bahasa salbin. Apa makna salbin? Ternafi. Salbin makna ternafi. Tulis itu. Bahasa salbin bahasa ternafi. Artinya ketiadaan. Ketiadaan sesuatu. Ketiadaan sesuatu. Ketiadaan sesuatu, ketiadaan apa? Ketiadaan mula. Ketiadaan binasa. Ketiadaan berbilang. Ketiadaan. Dan tidak pun dia juga. Tak mula. Tak binasa. Tak berbilang. Kerana, pasal apa nak panggil sifat salbiah? Ini dia. Kerana adalah hakikat diri. Tiap-tiap satu daripada 5 itu, diri ketiadaan. Tak. Itulah butir sifat. Tak. Mula. Mula itu bukan sifat. Tak. Sifat Tuhan. Mula itu mustahil. Tak. Binasa. Binasa itu mustahil. Tak. Di Tuhan tetap binasa. Itu. Diri ketiadaan.
Ketiadaan apa? Ketiadaan perkara yang mustahil. Apa dia perkara yang mustahil? Tiadaan perkara yang mustahil iaitu perkara yang mustahil iaitu mula, binasa, menyamai ila akhirih. Perkara yang mustahil tak ada benda tu. Diri ketiadaan perkara yang mustahil iaitu mula, mustahil, binasa, mustahil, menyamai, mustahil ila akhirih. Tak ada benda tu. Daripada perkara-perkara yang mustahil yang 5 macam tersebut, pada tafsir ini sifat yang telah sudah baca dah. Dan tidaknya, tambah lagi tafsir pada tidak tadi, dan tidaknya tidak benar mustahil, dan tidaknya tidak benar mustahil, dan ketiadaan, dan tidak. Saya ulang lagi. Kerana adalah hakikat diri tiap-tiap satu daripada 5. Tiap-tiap satu sifat 5 semua. Apa dia? Hakikat diri tiap-tiap satu. Diri ketiadaan. Itulah hakikat sifat. Ketiadaan mula. Ketiadaan binasa. Diri ketiadaan perkara yang mustahil. Apa dia perkara yang mustahil? Mula, binasa. Daripada perkara-perkara yang mustahil yang 5 macam yang tersebut. Sebut di mana? Tersebut pada tafsir ini sifat yang sudah lalu, yang telah sudah, yang lepas dah. Dan tidaknya ni nak tafsir makna diri tidak. Apa makna diri tidak? Diri ketiadaan jadi. Apa makna diri ketiadaan? Dan tidaknya tidak perkara yang mustahil. Habis satu. Dan ketiadaan mubtada. Tulis itu. Bumi mubtada. Itulah yang jadi khabar. Tak jadi habis dah tu. Mau baca silap tadi. Kalau baca silap, satu kisah dia. Ya, mula nak keliru dia. Habis kat tu. Bermula ketiadaan. Dan sebab dah bermula. Bermula ketiadaan. Ketiadaan perkara yang 5 tadi ni. Dan tidak perkara itu. Itulah khabar. Makna bagi lafaz nafi yang tersebut. Yang kata nafi tadi ni, itulah tu. Tak. Ketiadaan. Dan tidak itulah. Tak mula. Tak binasa. Lah makna bagi lafaz nafi. Nafi yang tersebut di mana? Pada kitab-kitab Arab. Ya, nafi makna lagu tu. Pada kitab-kitab Arab, pada ini percaraan sifat salbiah. Dan beberapa tempat yang lain-lain lagi dalam kitab Arab. Bukan dikehendaki dengan nafi itu melawanikan. Tulis di tepi. Nafi ada 2 makna. Nafi ada 2 maknanya. Pertama, nafi dengan makna ternafi. Tidak ada apa-apa. Ternafi tidak ada apa-apa. Makna ternafi. Saya hari. Nafi ada 2 maknanya. Yang pertama, nafi dengan makna ternafi, tidak ada apa-apa. Kedua, nafi dengan makna menafikan. Nafi dengan makna menafikan, yakni menolak benda lain. Itu bukan maksud di sini. Itu bukan maksud di sini. Nafi dengan menolak benda lain itu bukan maksud di sini. Maksud di sini mana ternafi. Jadi ada saya itu. Besok kita ulang lagi. Okay. Dan ketiadaan
dan tidak itulah makna bagi lafaz nafi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ini bukan apa, dia nak bagi tahqiq. Banyak Allah Ta'ala ni ketubuh silap. Itu sifat salbiah. Apa makna sifat salbiah? Sifat menafikan. Apa makna nafi? Menolak benda-benda yang tak layak. Kalau sifat salbiah makna menolak benda-benda yang tak layak, sifat makni pun menolak juga. Qadrat menolakkan lemah. Ada qadrat, lemah tak boleh masuk. Tolak kat. Ilmu menolakkan jahil. Sama menolakkan tuli. Pasal tak bagi sifat salbiah. Sini sifat ni pun menafi juga. Bukan lagu tu. Sini lagu lain. Makna nafi lagu lain. Bukan nafi nak menolak. Mana nafi sini. Nafi kepada salbiah. Mana tak ada kira nak tolak. Mana tak ada benar. Bukan nak tolak apa-apa. Nak cerita kata Tuhan tak mula. Tak binasa. Bukan nak tolak mana-mana dah. Tak binasa itulah sifat Tuhan. Tak tak mula lah tu sifat Tuhan. Tak menyamai lah tu sifat. Tidak. Bukan nak kira nak tolak apa-apa dah. Nak cerita kata 5 perkara ni makna tidak. Bukan nak kira nak tolak mana-mana. Adapun menafi makna menolak macam qadrat menolakkan lemah. Berarti iradat menolakkan lalai, ilmu menolakkan jahil. Di sini bukan makna lagu tu dah. Sifat salbiah sifat makna tidak. Tidak bukan nak kira nak tolak siapa dah. Tidak mula. Tidak dia sifat tu. Bukan nak tolak mana-mana dah. Apa makna baka tidak binasa. Kalau apa tak menyamai. Tu nak cerita. Boleh beza tentu. Nafi dengan menafi. Nafi di sini makna ternafi. Tak menafi dah. Sudah jaga dah. Sebab banyak keliru. Bubu banyak. Ini banyak ni. Sifat salbiah sifat menafikan benda yang tak layak. Jangan. Kita tulis esok. Kita tulis tambah lagi. Bukanlah makna sifat salbiah itu sifat menafikan barang yang tidak layak. Bukan makna lagi tu dah. Sifat makna ternafi. Tak ada kira nak tolak siapa dah. Jadi dulu. Esok kita sambung lagi. Dan ketiadaan dan tidak itulah makna bagi lafaz nafi. Wallahu ta'ala. Kalau kita kata makro tu kekal. Apa makna kekal? Tak binasa. Tak binasa. Dan sifat bukan nak tolak siapa. Makro tidak binasa. Tak binasa. Bukan nak tolak mana-mana dah. Nak cerita kata tak binasa tu satu sifat Tuhan. Ni dah qadrat satu sifat. Apa tujuan qadrat? Nak menolak kala? Nak bukan lagu tu dah. Okey. Nak cerita kata tak binasa tu lah sifat. Tak mula, tak binasa, tak menyawi, tak berwilah. Sifat dia. Amrul itibari. Benar tu amrul itibari kira aja. Habis. Jadi dulu kita sambung lagi. Apa cara nak pergi habis ni? Nak pergi habis dalam ni. Yang dah masuk gaduh di luar ni. Baca hadapan. Ni masjid. Sampai jam habis juga ni. Bakurah ni. Nak pergi habis juga. Nak ijazah lagi. Dah biar. Kalau lepas gaduh kata kami nak pergi selalu. Nanti lupa kata. Bagi kami dulu. Kami nak ambil peluang. Habis. Jadi kita ijazah. Tak apa lah. Alhamdulillah. Lepas tu ada peluang pula kita ganti bakurah ni kita ambil lah apa pula. Pada mana faridah lah. Kita ijazah. Bagi habis. Bagi khatam bagi elok. Khatam bagi elok membaca lah. Tak apa lah. Itu tak takut lah. Macam tu dah suhuraian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala